Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haizulizan bin Amran, nombor matrik C17A0128. Tujuan video ini adalah untuk membentangkan keseluruhan projek pendidikan yang dilakukan oleh pengkaji yang bertajuk Kajian Video E-Pembelajaran berkonsepkan video penerangan iaitu Explainer Video di kalangan pelajar Politeknik Muazzam Shah. Pertama sekali saya akan membentangkan bab 1, pengenalan. E-pembelajaran boleh didefinisikan sebagai program pembelajaran latihan dan pendidikan yang menggunakan kaedah elektronik seperti komputer dan telefon bimbit ataupun bahan pengajaran elektronik yang lain. Dari segi video pula, video juga didefinisikan sebagai alat untuk merakamkan atau menayangkan sesuatu, peristiwa dan boleh ditonton melalui televisyen, telefon bimbit, komputer riba dan alat digital yang lain. Penyataan masalah. Kita dapat lihat video pembelajaran masih kurang digunakan dalam pembelajaran, khususnya di peringkat kolej. Menurut Khairul Anwar Abdul Rahman, tinjauan dilakukan di institusi latihan vokasional di mana beliau mendapati terdapat masalah pembelajaran dalam bidang jula elektrik. Menurut beliau lagi, pelajar dari jurusan tersebut tidak mempunyai masa yang mencukupi dan menyebabkan pensyarah tidak berkesempatan untuk melakukan pengulangan pembelajaran secara teori maupun praktikal. Kita dapat lihat video pembelajaran masih kurang digunakan dalam pembelajaran khususnya di peringkat kolej. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini ada 3. Pertama, apakah teknik dan alternatif yang terbaik yang boleh digunakan untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari pelajaran melalui video e-pembelajaran. Yang kedua, membangunkan video e-pembelajaran yang berkonsepkan video penerangan beranimasi. Seterusnya, yang ketiga, mengkaji keberkesanan video penerangan dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah bab 2, tinjauan literatur. Dalam bab ini, pengkaji menerangkan mengenai kajian lepas yang dijadikan sebagai panduan sepanjang kajian ini dijalankan. Antara kajian lepas yang pengkaji dapat simpulkan adalah e-pembelajaran di industri atau tempat kerja merupakan satu inovasi utama dalam isu latihan semula. Pembelajaran berterusan dan pembangunan sumber manusia semakin melular di persekitaran syarikat-syarikat korporat multinasional. Selain itu, menurut Alizah Lamri, kelas masa hadapan tidak akan lagi tertumpu dalam bilik darjah sahaja. Sebaliknya, proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam tempoh 24 jam sehari, yang mana pelajar itu sendiri dapat menentukan masa dan tempat mereka belajar. Menurut Khairul Anwar Abdul Rahman pula, beliau mendapati video adalah teknologi yang melibatkan penangkapan elektronik, pemprosesan, rakaman, penyimpanan, penghantaran dan membina semula urutan imej-imej pegun yang mewakili babak dalam gerakan supaya dapat memberi maklumat yang berkesan kepada penerima. Seterusnya adalah bab 3, metodologi kajian. Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan mengenai metod yang digunakan oleh pengkaji sepanjang kajian dilakukan. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah reka bentuk instruksional model edit. Kerana kaedah ini adalah antara kaedah yang membantu pengkaji melaksanakan kajian dengan lebih mudah serta dapat membangunkan sesuatu produk yang efektif. Model edit ini terbahagi kepada 5 fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Analisis. Fasa ini adalah untuk pengkaji mencapai objektif utama. Dalam fasa analisis ini, pengkaji akan menggunakan kaedah primer dan kaedah sekunder dalam pengumpulan data. Cara pengumpulan data pula, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif, pengkaji mengambil 240 orang sebagai responden dan kualitatif pula, pengkaji mengambil 3 orang responden untuk ditenggual mengenai teknik video e-pembelajaran. Pengkaji juga mengecilkan skop kajian hanya tertumpu kepada pelajar Politeknik Muazzam Shah dan menganalisis sejauh mana video penerangan animasi diperlukan. Reka bentuk. Seterusnya adalah fasa reka bentuk. Pengkaji akan menganalisis elemen yang digunakan dan mereka bentuk dari beberapa aspek seperti pemilihan karakter, melakar jalan cerita dan pemilihan warna. Seterusnya adalah pembangunan.
Dalam fasa ini, pengkaji akan membangunkan sebuah video e-pembelajaran yang berkonsepkan video beranimasi. Dalam fasa ini, pengkaji juga menggunakan beberapa perisian untuk membangunkan sesebuah video penerangan, antaranya adalah Adobe After Effects dan Filmora. Tujuan pengkaji melalui fasa ini adalah untuk mencapai objektif yang kedua. Setelah selesai fasa ini, pengkaji melalui fasa pelaksanaan. Dalam fasa ini, pengkaji memuat naik video yang dibangunkan ke laman aplikasi YouTube untuk melihat keberkesanan produk yang dibangunkan dan melalui fasa terakhir iaitu fasa penilaian. Dalam fasa ini pula, pengkaji akan mendapatkan maklum balas untuk keberkesanan produk pembangunan iaitu video penerangan animasi melalui borang soal selidik. Maklum balas akan dianalisis untuk mencapai objektif yang ketiga. Seterusnya adalah bab 4, dapatan kajian. Setelah menganalisis data kajian, pengkaji mendapati berkaitan pendapat umum mengenai video penerangan animasi. Secara keseluruhannya, rata-rata responden bersetuju bahawa teknik ini adalah teknik yang berkesan untuk e-pembelajaran. Selain itu, pengkaji menganalisis dapatan kajian berkaitan pengetahuan umum mengenai video penerangan animasi. Secara keseluruhannya, responden bersetuju dengan penambahbaikan video e-pembelajaran menggunakan video penerangan animasi. Jadi, objektif pertama tercapai. Seterusnya adalah pembangunan video penerangan animasi. Pengkaji membangunkan sebuah video dan melalui beberapa fasa iaitu reka bentuk produk. Pengkaji berjaya membangunkan video penerangan animasi yang dimuat naik ke laman YouTube dan melalui fasa pelaksanaan untuk melihat sejauh manakah keberkesanan produk. Pembangunan produk ini adalah objektif yang kedua pengkaji. Jadi, objektif kedua tercapai. Yang terakhir, pengkaji mendapatkan maklum balas mengenai produk akhir yang dibangunkan untuk mencapai objektif yang ketiga. Secara keseluruhannya, pengkaji mendapati rata-rata responden bersetuju dengan penggunaan video penerangan animasi selain video biasa. Selain itu, pengkaji mendapati secara keseluruhannya bersetuju dengan penggunaan elemen grafik yang digunakan dalam produk akhir seperti karakter, audio, tipografi dan kesan bunyi. Oleh itu, objektif yang ketiga tercapai. Seterusnya adalah bab 5, kesimpulan dan cadangan. Dari kajian yang dilakukan, terdapat 3 cadangan pengkaji, antaranya adalah membangunkan video penerangan animasi pada setiap subjek asas. Penggunaan video penerangan beranimasi ini perlu diteruskan pada subjek-subjek asas yang lain kerana ianya adalah satu medan yang baik dalam menyampaikan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran yang dipelajari. Seterusnya adalah mendedahkan cara pembangunan video dari peringkat awal persekolahan. Dengan adanya pendedahan di peringkat awal pembelajaran, secara tidak langsung bagi memupuk minat pelajar dalam mengenali teknik pembelajaran video e-pembelajaran lebih efektif. Secara tidak langsung bagi memupuk minat pelajar dalam mengenali teknik pembelajaran melalui video e-pembelajaran yang lebih efektif. Cadangan yang ketiga, menjadikan pembangunan video sebagai sumber pendapatan. Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, dengan kemahiran yang ada pada para pelajar dari golongan remaja yang mempunyai kemahiran dalam pembangunan video beranimasi secara tidak langsung boleh menjana pendapatan tetap maupun sampingan. Secara kesimpulannya, video e-pembelajaran yang berkonsepkan video penerangan beranimasi adalah medium yang terbaik pada abad ini dalam menyampaikan maklumat. Keberkesanannya tidak lagi dapat dinafikan kerana penggunaan ilustrasi yang banyak dan kurangnya penggunaan tipografi membantu untuk menarik minat penonton untuk menonton. Konsep ilustrasi di dalam ini juga memberikan peranan penting kepada penonton kerana ianya mampu menjadikan maklumat tersebut mudah difahami atau sebaliknya. Akhir sekali dapat disimpulkan bahawa kajian ini adalah penyelidikan yang dilakukan untuk membawa fenomena baru kepada masyarakat dengan kaedah penyampaian, pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk yang berbeza dan lebih santai. Itu sahaja daripada saya untuk pembentangan projek pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Saya Mael. Saya sebagai host untuk video penerangan ini. Video ini adalah bertujuan untuk menceritakan perbezaan antara pelancong dan pelawat harian. Pelancongan
terbahagi kepada 3, iaitu domestic tourism, inbound tourism dan outbound tourism. Manakala pelawat harian dikenali sebagai education. Ini rakan baik saya Lina, seorang pelancong yang suka pergi ke luar negara, berlawat tempat-tempat yang menarik. Manakala seorang lagi rakan baik saya, Jimmy, suka melawat tempat-tempat yang menarik hanya di dalam negara sahaja, yang lebih dikenali sebagai pelawat harian. Apakah perbezaan antara pelancong dan pelawat harian? Mari saya huraikan. Dari segi masa, pelancong akan menetap di sesuatu destinasi dalam masa lebih dari 24 jam. Manakala pelawat harian pula hanya berada di destinasi kurang dari 24 jam. Dari segi penginapan pula, pelancong akan memilih hotel dan mungkin membawa bagasi yang lebih dari satu untuk mereka menginap. Manakala pelawat harian pula hanya berbekalkan satu beg dan beredar dari destinasi pada hari yang sama. Bagi tujuan pula, pelancong lebih gemar melakukan aktiviti seperti berhibur di tepi pantai sambil menikmati keindahan alam. Manakala pelawat harian pula lebih gemar untuk menikmati makanan yang menarik yang ada di destinasi yang dituju. Pelancong biasanya akan bergerak dalam kelompok yang ramai sambil diiringi oleh pemandu pelancong. Manakala pelawat harian pula bergerak dalam kelompok yang kecil, sama ada seorang, 2 orang atau 3 orang dalam sesuatu masa. Itu sahaja untuk penerangan berkaitan topik ini. Semoga video ini dapat membantu anda mengulang kaji pembelajaran dengan lebih baik.